Okey. Okey, Assalamualaikum. Hari ni nak cerita sikit, lawak jenaka. Ada member tegur, dia cakap, janganlah usik kempiskan perut, kasih lepas. Ini sebenarnya dah lepas habis lah ni. Kalau kempis, macam ini lah. Itu yang kempis. Nampak perbezaannya? Ni dah habis lepas dah. Memang macam ni. Yang dulu tu gila. Bye-bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali bersama saya Yoi Karudi Ahmad dalam ruangan Jom Mojo merubah OBS jadi obses. Lama tak bersiaran. Rehat sekejap, kita ada masalah teknikal sikit dan saya ambil cuti sikit. Lepas tu hari tu saya keluarkanlah satu video, satu saja pergi jogging dengan wife. Kita ambil lah satu macam sketsa video tu, cerita pasal perut tu. Lepas saya post video tu, macam biasalah, ramai hantar PM. Yang ini special juga. Ramai kawan-kawan, kawan-kawan lama. Yang diorang ni follow. Saya pun post di Jom Mojo, saya post di wall saya sendiri. Jadi ramailah kawan-kawan juga yang bukan Jom Mojo pun, dia pun kawan, dia call lah saya, tanya apa macam mana ni, apa tip dia boleh tu kempiskan perut begitu banyak, saya kata. Jadi saya terfikir juga, okeylah, tak apalah, saya nak buat satu video pasal ni. Macam mana tips kita nak kempiskan perut. Memang betul. Sebenarnya saya dah cerita dia sama juga. Tapi yelah, mungkin pasal selalunya saya cerita pasal IF protokol, lepas tu keto diet, jadi low carb, apa semua pemakanan ke apa ke. Jadi tapi kali ni kita khususkan pasal kita concentrate dekat macam mana kita sasarkan ukur lilit perut kita. Itu yang kita nak capai lah. Itu yang satu masa dulu saya rasa saya pernah, saya tak tahulah, saya tak berani sangat nak timbang lah, tapi saya pernah ada saiz seluar tu, saiz 60, dia dah macam dekat-dekat situ lah. Memang penuh lah seluar tu. Jadi, tapi lepas tu, sekarang saya saiz 32. Alhamdulillah. Jadi, banyak tu dalam dekat hampir 30 inci lah dikurangkan. Jadi, banyak tu, dia memang strategi dia, memang macam saya cakap lah, kita balik kepada saya punya cara konsep tu memang sihatkan badan, turunkan berat. Jadi bila saya tackle masalah kesihatan saya, kan secara semula jadi badan kita akan menurun, and termasuklah ukur lilit pinggang tu. Cuma memang ada strategi tertentu dia. Macam kita balik kepada konsep, kita mesti sasarkan lemak. Kita nak membakar lemak. Itu sebab saya kata keto diet memang contoh yang terbaik lah untuk pembakaran lemak yang paling efisien. Jadi sebab perut kita ni, untuk orang lelaki terutamanya, perut tu tempat dia simpan lemak. Lemak tu ialah tenaga simpanan, tenaga lebihan yang disimpan oleh badan kita, yang dia tak boleh gunakan masa kita ambil makanan tu ialah sumber tenaga kepada badan. Tapi bila badan kita dah pakai tenaga cukup-cukup, dia ada banyak lebih apa dia buat? Dia buat lemak lah, dia simpan lah dekat perut tu. Dia simpan kat perut tu. Ada yang dia buang, kalau dia dah buang tu dah selamat lah, itu dah tak ada masalah lah. Tapi kadang-kadang terlampau banyak, kita makan tu terlampau banyak, dia nak simpan. Jadi dia simpan untuk masa depan. Sebenarnya masa depan dia tu, ini yang kita nak kena gunakan. Itu yang apa yang saya gunakan. Saya gunakan dulu, saya pernah guna metodologi, saya cakap, kita pakai kad ATM bank. Macam mana? Kita pakai duit, tenaga kita ialah duit yang ada dalam dompet. Lepas tu, lemak ni ialah duit yang dalam ATM kita. Jadi, kita nak kena pastikan yang bila kita dah habiskan duit dalam dompet kita kena pergi ke lemak tu untuk keluarkan duit lagi, untuk tambah keperluan kita, untuk support, untuk bantu kita keperluan kita lah. Jadi kita kena tap lemak tu, kita kena paksa badan kita tap lemak tu. Macam mana cara dia? Itu yang kita gunakan IF protokol untuk menjarakkan makan, melandaikan insulin. Bila insulin dilandaikan, kita dah tak berhenti membuat lemak, dan bila betul-betul kita dah tak ada tenaga yang kita sedia ada, yang kita dah pakai, yang berbadan kita perlukan, yang kita simpan dalam yang glycogen kita simpan tu, kita dah habiskan semua glycogen store kita akan mula mengambil lemak. Lemak akan dikeluarkan. Itu yang kita kena gunakan. Saya gunakan IF untuk menjarakkan makan tu. Jadi bila saya menjarakkan makan tu, saya dah cepat, dah lepas 12 jam macam tu, kita dah mula menghabiskan hampir semua makanan, tenaga yang ada dalam simpanan badan kita. Jadi dia akan memerlukan tenaga tambahan. Auxiliary energy. Itu dia kita perlukan daripada lemak itu.
badan kita akan secara automatik akan mengambil tenaga daripada lemak itu. Itu strategi yang paling mudah untuk kita kempiskan perut kita. Itu yang paling mudah. Itu yang paling mudah. Jadi kalau orang tu dikata dia kalau boleh bersenam kan lebih baik, memang mesti. Sebab saya gunakan strategi bersenam semasa saya dalam keadaan berpuasa. Macam kalau tengok dalam video tu, saya berjogging tu. Bila saya berjogging tu, selalunya saya mengamalkan 1 meal a day. Jadi selalunya bila saya berjogging tu, selalu saya akan makan selepas saya balik daripada jogging tu lah. Kalau saya ada buat senam beban pun, saya akan buat sedang beban tu pula sebelum saya berjogging. Ini strategi yang saya gunakan, yang membantu saya lah. Pada orang lain boleh cuba berbagai-bagai kaedah juga untuk cari asalkan kita dapat kaedah yang paling sesuai dengan kita. Itu yang paling penting, yang paling sesuai dengan kita. Tapi kita tengok apa yang boleh bantu kita. Macam saya rasa saya boleh buat senam beban, lepas tu saya berlari. Saya nak dapatkan pembakaran lemak tu supaya lebih banyak lagi. Saya buat maknanya weightlifting dengan sedikit cardio akan bantu prolong saya punya fat burning. Sebelum lepas saya balik jogging tu, saya bagi malam setengah jam ke 1 jam baru saya makan. Macam tu lah. Itu idea dia lah selalunya macam tu. Jadi idea dia ialah untuk dapatkan pembakaran lemak tu secara efisien, lebih banyak. Bila makan, kalau kita makan tak terlampau banyak, kita akan glycogen kita akan disimpan dengan yang cukup-cukup lah. Apa yang akan berlaku ialah bila glycogen tu kita tak banyak ada, hari esok bila kita start balik bangun tidur kita berpuasa, kita akan mula membakar glycogen yang sikit tu lah. Jadi lebih sikit glycogen yang kita simpan, lebih cepat kita mengakses kepada lemak. Itu yang saya buat, itu yang saya lakukan, itu yang saya betul-betul berjaya lah turunkan sampai begitu banyak lah. Ambil masa, bukan yang hari ni buat besok jadi nampak turun ke semua. Tak ada, mesti ambil masa. Jadi, tapi itu adalah cara yang paling berkesan. Jadi sebab itu kita gunakan strategi makan yang saya gunakan dulu. Kadang-kadang kita makan benda yang dia mengenyangkan tapi kalorinya tak tinggi. Dia tak menganjakkan insulin terlampau tinggi. Jadi kita kenal pasti kesan kalori pada badan kita dan kita kawal apa yang kita nak makan macam mana. Jadi kadang-kadang macam mula-mula saya terang cakap, ramai yang tanya, ramai yang kawan-kawan sampai borak dengan saya lama-lama sampai 40 minit bercakap telefon hari tu. Tapi saya bagilah penjelasan sebab dia kena faham konsep tu yang kalau mula-mula dia memang dia memang dah biasa binge eating, maknanya makan berulang-ulang, dia suka makan berulang-ulang, dia tak boleh kata nak puasa. Tak apa, boleh kalau dia nak buat macam tu, tapi apa yang dia makan berulang-ulang tu, itu yang dia kena tukar. Dia kena pastikan dia makan benda yang tak menganjakkan insulin. Makan sayuran, benda yang fiber tinggi, serat tinggi. Saya gunakan taktik yang macam itu. Macam saya cakap dulu mula-mula bila saya orang kencing manis, saya makan jamu batu. Ada orang cakap tak boleh makan jamu batu, tapi kat saya makan jamu batu. Saya makan jamu batu 3 bulan saya makan jamu batu. HbA1c saya turun seturun-turunnya. Itu yang berlaku pada saya lah. Saya tak cerita lah dengan orang lain. Jadi tapi kita boleh bereksperimen dengan badan kita sendiri. Memang saya sentiasa galakkan bereksperimen dengan badan kita sendiri, dan kita akan tahu apa yang kita buat ni, kaedah ni sesuai dengan kita atau tidak. Mungkin tak sesuai, kaedah ni tak sesuai, ada kaedah lain lagi. Kaedah ni tak sesuai, ada kaedah lain lagi. Kaedah ni sesuai, kita buat. Jadi kita cuba gunakan kaedah ni supaya kita kena cari jalan macam mana benda ni boleh jadi berpanjangan. Itu yang sebab saya selalu cakap pasal ubah gaya hidup. Jangan berdiet. Diet ni memang selalu orang buat lah. Aku nak diet ni minggu depan, bulan depan aku nak pergi majlis. Dia fikir macam tu lah. Nak pakai baju ni. Lepas tu sampai bulan depan dekat majlis tu aja dia dah stop dia punya apa, dia dah capai target dia mungkin. Dia dah capai target dia dah lepas tu terus dia balik macam biasa balik lah. Lepas tu dia besar macam biasa balik lah. Itu kalau dia berjaya lah. Kalau yang tak berjaya pula, dah dekat majlis tu dia tak berjaya capai target dia, tak berjaya capai sasaran dia dah jadi kecewa. Dia jadi kecewa, apa jadi? Dia lagi makan yang lagi teruk lah. Dia punya perubahan sikap makan tu mungkin akan bagi kesan yang lebih teruk lah daripada sebelum ni. Dia makan dengan rasa kecewa lah. Jadi kita kena gunakan strategi yang boleh bantu kita. Jadi kalau macam kawan saya cakap tu, dia kata dia makan kerap, dia nak makan osit lapar. Sebenarnya itu saya cakap lah, itu ada tanda-tanda rintangan insulin. Pasal perut pun dah besar tu tanda-tanda rintangan insulin. Itu salah satu contoh terbaik. Kita ada simptom, badan kita dah bagi signal, ini dah ada rintangan insulin, dah banyak sangat simpan ni, kena buat sesuatu, kena gunakan tenaga ni. Kalau tak guna akan terus membesar lah. Yang dulu saya cakap kalau tak boleh nampak kaki tu,
Itulah dia tanda-tanda simptom lah tu, rintangan insulin. Kita sedang membentuk satu simptom, satu sindrom metabolisme yang akan berlaku pada badan kita. Kita akan membentuk rintangan insulin yang mungkin akan membawa kepada kencing manis, darah tinggi dan sebagainya lagi lah. Jadi itu yang saya nak cakap tu. Jadi strategi tu, okey, kalau orang kata senaman, yes, senaman memang penting. Sebab apa? Senaman ni pula kita gunakan macam saya gunakan taktik tu bila saya berpuasa, saya buat senaman semasa saya sedang berpuasa. Bukannya saya makan dulu baru saya buat senaman, tak. Saya akan senaman paling, kalau boleh dekat-dekat dengan nak buka pun, kalau boleh awal sikit pun lagi bagus, supaya saya dapat pastikan yang saya betul-betul cari tenaga dalam badan ni. Badan saya ni cari tenaga. Jadi dia kena cari lemak tu, dia kena gunakan lemak tu. Jadi itu yang kita nak capai, supaya badan kita akan dapat menggunakan lemak tu dengan efisien. Okey. Ni hari kali ni pun saya nak kongsikan satu perkara mengenai macam yang saya lakukan sekarang. Sebab okey, kita tahu keto diet dia menggunakan lemak sebagai pembakaran utama. Maknanya dia dah tak ada guna glycogen lagi. Bila orang yang dalam keto diet sepenuh masa, seperti macam saya pernah buat dulu, kita akan gunakan lemak sebagai pembakaran yang paling efisien lah. Tapi sebenarnya pula, badan kita pula, dia dah bila dah dia biasa makan, dia bakar glukos, dia agak macam tak biasa makan lemak ni. Walaupun dia tahu dia nak makan lemak, tapi dia kena ambil masa. Itu yang sebab orang nak pergi ke keto diet, dia akan ambil masa. Dia akan ambil masa 2 ke 3 minggu untuk dia jadi ke keto diet. Dia jadi betul-betul pengamal keto ni, sebab badan tu nak kena biasakan tukar. Dia dah tak nak cek karbo lagi, dia nak cek lemak dulu. Dia cek lemak dulu, baru dia jumpa karbo. Macam tu. Jadi dia perlu diajar juga oleh badan kita. Kita pun kena bagi sistem kita kefahaman. Kita dah tak nak makan gula, tak nak makan karbo, kita nak makan lemak, kita nak bagi lemak ni sebagai tenaga sepanjang masa. Itu yang kita buat. Jadi sebenarnya ada bila sampai satu peringkat pula, bila orang yang dia dah capai ketosis, maknanya dia dah buat keto diet sepenuh masa, dia punya badan tu pula akan, dia dah tak biasa bakar karbo, bakar glycogen. Jadi dia pula akan jadi macam, bila dia dapat glycogen ni macam dia tak tahu apa nak buat. Apa ni? Macam ni. Alamak, nak ambil tenaga ni, ni buat macam tenaga. Macam tu. Dia jadi teragak-agak. Walaupun dia boleh membatalkan keto diet orang tu, tapi sebenarnya dia akan perlu masa juga. Seperti satu masa kita nak pergi ke keto, kita daripada glycogen nak ke keto ni ambil masa. Begitu juga bila kita dah mengamalkan keto untuk satu masa yang jangka masa yang tertentu, kita nak balik ke glycogen tu, dia perlu kefahaman juga balik. Boleh makan ke ni? Boleh pakai ke tenaga ni? Macam itulah. Itu yang akan berlaku. Jadi itulah yang sekarang ni saya suka praktikkan. Yang saya praktikkan ialah saya mengamalkan rendah karbo, diet rendah karbo, low carb diet. Maknanya saya tak mengamalkan keto 100%. Tapi saya masih karbo yang paling minimum, tapi dia masih ada karbo dalam badan saya lebih tinggi daripada yang diperlukan oleh keto lah. Saya tak buat macam keto, saya buat macam lebih pada ekin, tapi ada sikit. Memang ada karbo dekat situ untuk keperluan badan saya. Sebab saya plan untuk toning, saya sasar untuk toning badan, membentukkan tubuh. Dan saya nak badan saya lebih efisien. Saya rasa efisien begitu. Saya rasa macam kereta hybrid sekarang ni. Saya rasa saya boleh makan lemak, saya boleh makan glycogen. Tak ada masalah. Saya boleh bertukar macam tu je. Terus shift. Saya tak ada rasa macam macam rasa badan tu macam disluggish sekejap. Tadi dia tengah makan glycogen, dia nak pergi makan lemak. Lemak ni, cik lemak, ambil lemak makanan. Walaupun dia akan tap lemak tu, tapi dia kadang-kadang dia macam sekejap lah kita akan rasa macam kenapa rasa macam kadang-kadang rasa tak bermaya kejap. Lepas tu baru kita rasa ada tenaga. Macam dia perlukan peralihan tu. Jadi itu yang saya latih badan saya. Itu sekarang lah. Itu yang saya buat sekarang lah. Sebab saya suka badan saya boleh rasa macam tu. Saya boleh perlukan tenaga ikut keperluan apa yang saya nak. Kadang-kadang saya rasa nak berlari, saya rasa macam tak cukup tenaga, saya boleh cari tenaga apa yang saya nak. Kadang-kadang saya rasa saya perlu nak pakai glukogen, saya gunakan glukogen lah. Jadi itulah perbezaan dia. Itulah apa yang saya buat sekarang. Jadi itulah yang saya nak kongsikan, macam mana kita boleh cuba taktik-taktik ni kita boleh gunakan untuk bantu kita kempiskan perut tu. Senaman tu memang sangat membantu, tapi kita gunakan
taktik pemakanan. Mulakan daripada pemakanan kita dulu. Jadi sebab bukan semua orang boleh bersenam. Ada orang mungkin dia belum boleh bersenam lagi. Jadi mulakan daripada pemakanan dulu. Macam kalau kita tengok, saya selalu tengok kalau tapi di barat lah. Di barat banyak kes-kes yang bedridden. Dia panggil bedridden ni, orang yang tak boleh bangun pada katil ni. Dia terlampau obes lah. Obes dia memang tahap maksimumnya. Dia orang ni sampai 300 kilo lah. Macam tu. Memang tak boleh bangun pada katil. Mana macam mana nak suruh dia senam? Dia tak boleh senam. Dia bangun pun tak boleh. Jadi ubah pemakanan dia. Diet dia, pemakanan dia tu, dia orang biasanya tu cuba dapatkan dia ke keto diet lah, sebab dia terlampau banyak simpanan lemak dalam badan tu. Jadi lemak tu terus dibakar. Jadi badan dia kena convert, dia kena tukar. Dia tak boleh bagi lagi karbo kepada orang tu. Bagi dia makan keto diet. Buat keto diet kepada dia supaya badan lemak tu digunakan untuk sebagai tenaga sepanjang masa. Jadi sepanjang masa dia membakar lemak tu. Jadi mula bagi dia aktiviti sikit, sebab dia nak membakar lemak sepenuh masa. Badan dia terlampau banyak lemak. Jadi kadang-kadang orang macam tu, dia orang bagi dia satu rod besi je, suruh dia gerak je. Suruh dia gerak rod besi tu, itu tenaga tu yang digunakan. Dia perlukan tenaga tu. Jadi tenaga tu digunakan, tapi sepanjang masa, kalau dia dalam keto diet, sepanjang masa itulah dia membakar lemak yang banyak dalam badan tu. Ada satu orang yang saya follow ni, saya tak ingat nama dia. Dulu saya ada follow satu orang ni, dia memang saya kenal daripada grup kita lah. Dia bedridden, tapi dia alhamdulillah memang dia berjaya berubah lah. Sikit-sikit dengan sedikit pergerakan daripada pergerakan badan dia atas katil tu, sampai dia dah boleh sekarang dah. Saya dengar cerita last saya tengok dia dah boleh pergi mandi pergi mandi sendiri, dah bilik air dah. Itu perbezaan dia lah. Jadi strategi inilah yang boleh bantu kita untuk buat apa yang kita nak sasar tu. Macam mana nak capai sasaran kita? Sasaran kempiskan perut. Kalau sasar nak bina badan, pun kena mula daripada pemakanan juga. Pemakanan yang baik akan bantu buat orang nak buat puzzle tu. Dia kena dia angkat besi tu, ya betul, tapi dia kena pemakanan tu support dia, barulah betul-betul jadi. Abang Sazli Samad, makan champion. Tapi yes, champion. Itu champion. Tak cakap banyak, champion. Tak macam-macam, champion. Itu mentaliti champion, hebat. Fokus pada apa dia nak capai, fokus pada apa dia nak buat. Macam tu juga kita pun sama. Kita obses, kena fokus apa kita nak buat, apa kita nak capai. Pencapaian kita tu penting. Bukannya dengar orang cakap ni semua, alamak tak payahlah. Kita plan, pandang pada apa yang kita nak capai. Jadi kita ambil pengetahuan, belajar segala tempat yang kita boleh cari pelajaran, kita belajar. Mana kita boleh dapat ilmu, kita belajar. Bila dah dapat ilmu, kita beramal. InsyaAllah kita akan berjaya. Jadi itu je lah saya nak kongsikan hari ni, supaya nak mengubat kerinduan juga sebenarnya. Kan lama tak buat video ni. Tapi saya ada masalah sikit dengan server kita ni pun. Saya tengah dalam peralihan juga. Jadi kita akan buat sikit, nanti kita akan muncul balik dengan video-video kita. Di masa sama kita masih kita terus aktif dekat Facebook page Jom Mojo. Terima kasih semua macam-macam. Ramai betul sekarang ni. Sekarang dekat 18,000 kita. Alhamdulillah. Terima kasih dah banyak-banyak. Dah setahun kita Jom Mojo. Terima kasih. Hari tu kami 10 hari bulan November. Kita punya tarikh hari lahir Jom Mojo ni. Kita first video kita upload yang kita lancar kita punya Facebook page. Tahun ni dah tahun pertama. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Tak besar pun, tapi satu pencapaian yang baik lah. Kami sangat beruntung, saya dengan isteri dapat berjumpa dengan ramai orang, belajar banyak benda, ramai berkongsi dengan kami sangat gembira. Alhamdulillah, ada juga yang dapat manfaat, ada yang kata dapat belajar sikit. Kami sangat bertuah lah, rasa bersyukur sangat. Terima kasih lah pada YB kita yang bersyukur. Jangan lupa, kita paling utama, kita mesti bersyukur. Kita masih diberi ruang dan peluang untuk kita teruskan perjuangan kita, perjalanan hidup kita, dan kita ada peluang. Semua daripada kita ada peluang untuk berjaya. Sama rata peluang untuk berjaya. Kita buat je apa yang kita boleh buat. Okey, sampai jumpa lagi. Terima kasih kerana banyak membantu. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye. Jom Mojo.